sahabat-sahabat kualiti yang saya hormati dan saya sanjungi sekalian, kita akan kongsi serba sedikit berkaitan dengan ISO 9001 version 2015, di mana sedikit sebanyak kita cuba memberi kepasan dan juga perincian. Dan saya yakin dan percaya yang hadir pada hari ini semuanya dah tahulah, dah familiar, dah biasa dengan ISO 9001 2015. Cuma kami sekadar orang kata refresh ataupun sekadar mengulang semula ataupun sekadar orang kata berkongsi benda-benda yang ada. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia dia punya sifat dia lupa. Ilmu ni sifat dia lupa. Jadi supaya kita dapat ikat ilmu ni, salah satu dia dengan kita tulis dan salah satu dia dengan kita ulang-ulang. Supaya ilmu yang kita ada tu senantiasa melekat dalam hati kita, dan ilmu yang kita ada, kita hayati, kita fahami dan kita laksanakan untuk kebaikan PTJ kita, untuk kebaikan diri dan seterusnya. Yang terakhir, jangan lupa berkaitan dengan ilmu. Imam Al-Ghazali kata berkaitan dengan ilmu, last sekali tu kita kena sebarkan ilmu yang kita ada kepada rakan-rakan kita yang lain supaya apa? Supaya kedua-duanya dapat manfaat. Jadi sebelum saya ke sesi perkongsian ataupun sedikit sebanyak yang kita boleh dapat daripada program kita pada hari ini, saya Nik Rosli bin Abdullah diamanahkan oleh UiTM sebagai pengarah quality system dan operational excellence, ataupun dalam bahasa Melayunya sistem kualiti dan kecemerlangan operasi, dan bertugas di INCA. Pejabat kami di Akademik 2 Aras 5. Dan sedikit berkaitan dengan bidang saya daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, dan bidang research saya lebih kepada internal combustion engine, enjin pembakaran dalam, yang mana melibatkan dua-dua, iaitu diesel dan juga biodiesel. Jadi sebelum kita memberi laluan kepada minda kita, kepada hati kita untuk menerima sikit sebanyak ilmu yang kita kongsi pada pagi ini, sama-sama kita membaca doa. Allahumma sta'alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tersebut memberi lambang kepada kita bahawa kita senantiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar mana usaha kita pun, hebat mana usaha kita pun, jangan lupa semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita, usaha merupakan kesungguhan kita untuk mendapat takdir daripada Allah SWT. Tetapi yang dapat dekat kita tu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kaitan langsung dengan usaha kita. Tetapi kita kena usaha untuk memberi sedikit sebanyak gambaran kepada kita, nak tunjuk kepada Allah SWT kita memerlukan takdir yang terbaik untuk kita. Jadi pada hari ini, sahabat-sahabat kualiti yang saya hormati dan juga saya sanjungi, kita ada 3 sahaja objektif kita, di mana yang pertama, kita nak tengoklah sedikit apa kandungan dalam ISO kita ni yang kita cuba nak faham, yang kita cuba nak hayati dan kita cuba nak amalkan di PTJ kita. Yang kedua, bila mana kita dah faham dan kita seterusnya pergi kepada stage yang kedua, iaitu kita buatlah dokumen. Buatlah dokumen supaya apa? Supaya dokumen tersebut boleh jadi rujukan kepada pihak-pihak yang lain dan boleh jadi sumbangan besar kita kepada majikan kita. Dan yang terakhir, sudah pasti supaya kita dapat mengumpul dokumen, supaya kita dapat mewujudkan dokumen yang terbaik untuk dijadikan amalan di setiap PTJ kita. Jadi kalau kita tengok kat sana, kita ada 3 objektif untuk kita sama-sama hayati, sama-sama fahami, dan insya-Allah dengan pemahaman yang kita ada, dengan fokus yang kita ada, dengan niat yang kita ada, Allah SWT permudahkan urusan kita. Jadi sedikit sebanyak sebelum kita ke sana, saya cuba tunjuk sepintas lalu berkaitan dengan klausa yang ada dalam ISO 9001-2015. Jadi 9001-2015. Saya rasa semua boleh dengar suara saya. Saya rasa boleh dengar kot. Kalau tak boleh dengar, boleh unmute dan cakap untuk bagi feedback kepada saya. Sebab saya tak nampak
apa yang berlaku di sana, dan feedback kita kalau boleh discussion kita ni lebih kepada mutual discussion, two way communication lah. Kita tak nak, sebab kita ni bukan sesi pesyarah dengan pelajar, bukan. Kita ni lebih kepada sahabat andai, rakan sekerja kita, rakan-rakan kualiti yang mana kebetulan saya dilantik sebagai pengarah. Amanah saya, tanggungjawab saya untuk menyebarkan, untuk berkongsi apa yang saya ada untuk kebaikan UiTM. Jadi kalau kita tengok kat sana, kita ada 10 klausa yang ada dalam 9001-2015. Namun begitu, klausa sebenarnya bermula daripada 4 sampailah ke 10. 4 sampai ke 10. Yang 1 dan 3 lebih kepada terminologi, lebih kepada introduction, lebih kepada benda-benda yang sedikit sebanyak memberi gambaran kasar kepada kita untuk kita lebih memahami apa yang ada pada 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 10. Yang tu je. Yang lebihnya berada pada 4 sampai 10. 1 hingga 3 sekadar introduction, sekadar orang kata terminologi dan istilah-istilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Beza dia dengan benda-benda lain, kita boleh rujuklah pada 1, 2 dan 3. Jadi sebelum ke sana, sukalah saya nak declare, nak tunjuk inilah sijil kita UiTM. Cuma sijil kita ni diperbaharui setiap tahun. Yang saya ada ni untuk tahun yang pertama yang kita dapat ISO 9001-2015. Yang version 2015 ni sebenarnya efektif dia pada 16 September 2018. Yang tu yang efektif, yang compulsory, semua organisasi perlu menggunakan ISO 9001 version 2015 bermula pada 16 September 2018. Alhamdulillah kita dengan kepimpinan Naib Chancellor, Datuk Naib Chancellor kita yang terdahulu, Datuk Hassan, dan juga tim-tim yang lama telah menyediakan dokumen lebih awal dan kita dapat ISO kita on time, iaitu pada 2018. Syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat, dan saya lebih kepada menyambung kerja-kerja orang-orang hebat yang terdahulu sahaja. Cuma terlebih dahulu fokus kita pada hari ini, siri pertama kita akan buat siri kedua dan juga siri ketiga. Cuma siri pertama lebih kepada kita nak memberi sedikit perkongsian untuk menimbulkan semangat kembali untuk kita melaksanakan ISO, walaupun benda tu dah kita laksanakan. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, hidup kita ni adanya naik, adanya turun. Jadi kita kemas kini kan hala tuju kita buatlah siri 1. Bila mana siri 1 kita nampak ada demand ataupun ada keperluan, kita buat siri 2 yang lebih fokus kepada perincian dalam perancangan ataupun dalam benda-benda yang kita cuba nak terangkan. Cuma saya diberi masa lebih kurangnya 1 jam, mungkin tak sempat saya nak cover 4 hingga 10, tapi saya cuba sebaik mungkin. Namun begitu, jangan risau, tak perlu risau. Sebab apa? Sebab memang kita ada siri kedua dan juga siri ketiga. Okey, jadi dalam korporat kita, untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti saya, kita ada 25 PTJ. 25 PTJ, 7 PTJ kita, tahniah dan syabas kepada mereka telah mendapat ISO sendiri melalui Lloyd ataupun Sirin, ada senarai dia. Dan kita ada 18 PTJ kecil yang mana mungkin tidak cukup kapasiti untuk memohon pensijilan ISO ataupun dalam proses untuk memohon pensijilan ISO. Jadi di sini kita ada 6, di sini 1 hingga 6 pejabat AM Naib Chancellor sampailah kepada pejabat program pra pendidikan tinggi, yang pejabat TNC pendidikan dan inovasi, dan sehinggalah kepada OIA, dan kita ada 13 kepada SME, MASMED dan juga INKA yang terakhir 18, dan kita ada PTJ yang hebat yang kita boleh jadikan panduan, yang kita boleh jadikan tauladan, yang kita boleh jadikan mentor kepada kita. Ada 7 pendaftar, pejabat bendahari, HEP, PPI, Jabatan Pembangunan Infrastruktur, Jabatan Infrastruktur, PITA kita, dan juga bahagian penilaian akademik. Jadi 7 PTJ kita
telah mendapat pengiktirafan ISO berasingan. 25 total dia, 18 yang masih lagi membuat persediaan untuk mendapatkan persijilan masing-masing, yang 7 dah dapat, dan yang kita dapat tadi tu untuk korporat UiTM merangkumi 25 PTJ. Cuma 25 PTJ tu dalam satu sijil lah. Yang 7 ni kita ada 7 sijil-sijil yang berasingan. Namun begitu, jika ada keperluan untuk mana-mana PTJ yang mempunyai fungsi khas untuk mereka memohon ataupun untuk mereka mendapatkan pensijilan ISO secara berasingan, kami di INCA dan juga universiti mengalu-alukan perancangan mereka, dan insya-Allah kami cuba bantu sebaik mungkin untuk memastikan mereka mendapat apa yang mereka idamkan. Jadi sedikit sebanyak berkaitan dengan new process model. Yang ni yang model yang terkini untuk ISO version 2015. Masih lagi kalau kita tengok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada dalam model PDCA ISO 9001-2015. Yang ni yang model yang kita nak kena ada di PTJ kita, nak kena ada dalam SPK kita, nak kena ada dalam manual quality. Inilah model yang terkini berkaitan dengan version 2015. Namun begitu, kita tengok satu persatu di sini untuk kita memberi sedikit pencerahan di mana ada beza version 2015 dengan version 2008. Sekarang ni saya nak explain pasal version 2015 sahaja, sebab 2008 tu saya yakin dan percaya sahabat-sahabat rakan-rakan kualiti saya lebih arif berbanding dengan saya. Okey, kita tengok yang pertama, dalam apa-apa proses, tak kisahlah proses ISO ke, proses apa-apa sekalipun, proses kuasa ni kita relate lah proses dengan penghadaman kita. Proses penghadaman kita, sistem penghadaman kita. Proses ni satu, sistem ni banyak-banyak proses untuk menghasilkan sistem. Jadi penghadaman tu sebenarnya sistem penghadaman. Penghadaman kita ada sistem, jadi apa-apa yang kita pakai guna sistem mestilah bermula dengan input dia. Input untuk ISO kita ada 3. Kalau kita tengok kat sini, yang pertama kita tengok input yang kita kena pasti, yang kita kena fahami, yang kita kena tahu, iaitu konteks organisasi. Keberadaan organisasi kita, kekuatan organisasi kita, suasana organisasi kita salah satu input dalam model ISO. Yang kedua, sudah pasti yang biasanya customer requirement, keperluan pelanggan. Apa yang pelanggan perlu? Dan yang ketiga, sudah pasti kalau kita tengok kat sini di bawah ni lebih besar daripada pelanggan, iaitu pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan ni termasuklah pelanggan. Cuma pihak-pihak berkepentingan ni beza dengan pelanggan. Kalau kita sebut pihak-pihak berkepentingan ni bermaksud pelanggan tambah dengan stakeholders, pemegang taruh. Kalau kita sebut customer ataupun pelanggan, dia pelanggan sahaja, tidak termasuk stakeholder, tidak termasuk pemegang taruh dan pihak-pihak berkepentingan. Jadi kalau kita tengok kat sini, pelanggan, terutama pelanggan kat sini lebih kepada pelajar, parent kita dan juga majikan kita bolehlah letak kat customer requirement. Tapi bila mana pemegang taruh ni termasuklah KPT, MUA, negara kita sendiri, ataupun mana-mana pihak berkepentingan yang ada kepentingan dalam universiti. Iaitu kita panggil pihak-pihak berkepentingan ataupun pemegang taruh. 3 ni merupakan input kepada model pelaksanaan ISO kita untuk version 2015. Jadi di sini benda yang pertama sekali yang kita mulakan adalah planning. Yang 4 tadi tu, klausa 4 tu dia berada di luar, iaitu dia ni merupakan input kepada sistem kualiti kita. Klausa 4 tu, dia ada klausa 4, nanti kita explain detail, dia merupakan input kepada model kualiti kita. Dan bila masuk dalam model kita ni, yang pertama yang kita tengok kat sini adalah planning. Benda-benda yang kita buat, benda-benda yang kita nak laksanakan sudah pasti ada planning lah. Ada planning macam kita lah. Kita nak melakukan ibadat puasa, malam tadi dah planning dah. Planning utama kita niat lah, yang paling penting niat. Yang kedua planning kita ni
lepas ni nak tidur, lepas tu nak bangun pukul berapa. Bangun tu kita ada congakkan kita sama ada nak masak pukul berapa, nak kejut anak pukul berapa, nak ibadat pukul berapa, lepas makan tu ada masa tak lagi kita untuk kita sedikit sebanyak mempertingkatkan amalan kita sambil-sambil kita tunggu subuh. Ya, itu yang perancangan. Jadi apa-apa pun dalam kualiti kita ada perancangan. Yang kedua, bila dah ada perancangan, kita ada klausa 7 dan 8. Perancangan kita kena selitkan dengan apa unsur-unsur bagaimana kita nak laksanakan perancangan tersebut. Jadi sudah pasti perancangan kita nak laksanakan, kita kena ada support, sokongan kita, ada manpower ke, ada peralatan ke, ataupun kita ada nasi ke nanti, ada beras ke kita nak bersahur nanti. Dan seterusnya operasi, maka bersahurlah kita. Maka kita buatlah operasi-operasi seperti apa yang kita rancang. Dan seterusnya bila mana operasi dah berjalan, kita pun ukur pencapaian dia. Kuasa kita ni baik ke tak baik berbanding dengan yang tahun lepas. Pengisian kuasa kita ni mantap ke tak mantap. Dari segi masanya, dari segi penggunaan masanya, dari segi jumlah kita tidurnya banyak ke tak, beza ke tak dengan puasa kita pada tahun yang terdahulu ataupun pada semalam, pada 4 Ramadan. Jadi kat sini pun sama, kita cuba ukur apa operasi yang kita buat tu sama ada kita berjaya ataupun tak berjaya. Dan di sinilah keluarnya 3 output. Daripada hasil input kita buat perancangan, kita cari sistem sokongan dan juga kita laksanakan operasi tersebut, maka dapatlah hasilnya. Dan hasilnya di sini ada 3. Dan bila mana hasil yang kita dapat ada 3 ni, sedikit sebanyak ada larilah sikit, lari. Kita rasa kita nak tiap-tiap hari kita nak plan kita tu sekurang-kurangnya 1 juzuk 1 hari supaya kita boleh khatam Al-Quran tu dalam masa sebulan. Tiba-tiba tergelincir sikit output kita ni ada 2 pages, ada 2 line terlepas pandang, terbabas. Jadi kita pun buat penambahbaikan dan buatlah rancangan baru, ukur baru dan dapatlah nilai baru. Yang inilah kita panggil PDCA ataupun model asas yang kita guna pakai dalam ISO, sama ada version 2008 maupun 2015. Dan kita tengok sedikit berkaitan dengan output. Output kalau kita tengok kat sini ada 3. Yang pertama sudah pasti customer satisfaction, pelanggan. Kepuasan hati pelanggan diutamakan. Pelanggan dia ada 2. Pelanggan ni dia ada 2. Yang pertama keperluan dia, yang kedua ekspektasi, harapan dia. Nah, keperluan dan juga harapan. Jadi yang terbaik bagi kita, pastikan kedua-dua ni kita dapat penuhi. Bukan sekadar keperluan pelanggan tu kita buat, tetapi expectation, harapan pelanggan pun kita buat sekali. Jadi kita pun nak kena tahulah beza, apa beza harapan dan juga apa beza keperluan. Sudah pasti expectation ataupun harapan tu benda yang lebih besar daripada keperluan. Dan kedua, kita tengok result of QMS, hasil daripada QMS kita. Hasil daripada pelaksanaan PDCA kita, hasil daripada proses-proses yang kita buat apa. Yang ni banyaklah hasil dia. Contohnya yang kita boleh dapat sekarang ni ranking universiti kita semakin meningkat. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua pasukan yang terlibat. Alhamdulillah. Itu salah satu, orang kata kita boleh mentionkan bahawa itulah salah satunya hasil-hasil yang kita tercapai melalui pelaksanaan QMS kita ataupun SPK. Yang kedua, mungkin prestasi PTJ kita meningkat. Mungkin objektif kualiti kita meningkat. Mungkin tahun ini pencapaian AKNC kita lebih baik, lebih cemerlang berbanding dengan tahun sebelumnya. Yang tu yang kita classify dia sebagai under result of the QMS. Maksud dia banyaklah result ni. Kalau dari segi pengambilan pelajarnya, bilangan pelajar kita pada tahun ni meningkat ataupun permintaan pelajar kita meningkat. Dari segi bendahari pula mungkin kita dapat bajet ataupun kita dapat penyematan dari segi operasi dan sebagainya, di mana itu merupakan salah satu result yang kita boleh guna pakai sebagai hasil daripada pelaksanaan QMS yang efektif. Dan seterusnya, yang hasil yang 3 sudah pasti apa yang kita keluarkan daripada proses kita, apa yang kita hasilkan daripada proses kita, apa yang kita hasilkan daripada sistem kita. Contohnya, kita ada 526 program.
Itu salah satu produk yang kita hasilkan. Kita hasilkan pelajar kita, kalau yang alumni kita 840,000 saya rasa, hampir 1 juta. Itu kita punya produk kita. Itu kita punya hasil kita. Kita hasilkan modul-modul yang mana memberi impak kepada UiTM bahawa itulah tugas hakiki kita, itulah fungsi kita dan itulah sumbangan kita kepada masyarakat. Nah, agama, bangsa dan negara. Dan kita tengok di sini sebelum tertinggal, kita tengok 5. 5 berada di tengah-tengah model PDCA kita ataupun we consider sebagai, yang ni pun suka saya katakan, yang ni pun kadang-kadang kita translatekan dia kepada process approach. Nah, process approach PDCA. Yang ni pun sama, dia guna nama yang lain, model ISO 9001-2015. Benda tu semua sama lah, sama. Kadang-kadang terminologi sahaja berbeza, tetapi dia punya kandungan dia punya benda-benda yang tersurat dan juga tersirat secara amnya tak ada banyak biasa. Dan kita tengok leadership. Leadership, walaupun kita tengok nanti leadership ni ada 5.1, 5.2, 5.3, tetapi peranan dia besar. Kalau kita tengok kat sini, anak panah semua daripada dia. Daripada dia dan ke dia. Daripada dia dan ke dia. Daripada dia kan dia. Berbanding dengan orang lain ni, satu hala je. Lepas plan, buat. Lepas buat, ukur. Dia ni, okey, leadership, okey, plan. Bagi arahan plan. Datang balik kat dia, okey, plan. Apa nak plan? Apa input plan? Apa yang kita nak sasarkan pada tahun ni? Fokus apa? Dan kita pun buat support. Support cukup ke tak? Kami perlukan support. Kami perlukan manpower, kami perlukan peralatan dan sebagainya untuk memastikan plan, perancangan yang kita buat ni tercapai. Ukur, okey, kita dapat bacaan, okey, macam mana bacaan, okey ke tak, kita perlu improve ataupun tak, ataupun di mana benda yang kita perlu baiki dan seterusnya. Jadi di sini memberi gambaran bahawa walaupun leadership berada pada nombor 5, dia bukan berada pada nombor 1 ataupun nombor 4. Nombor 4 merupakan klausa pertama, tetapi nombor 5 ni merupakan enjin kepada pelaksanaan ISO 9001-2015. Kalau kita tengok dalam bahasa kita ni, jantung kita lah, hati kepada organisasi adalah leadership, kepimpinan. Dengan leadership lah kita boleh buat perancangan. Dengan leadership lah kita mendapat peralatan, manpower dan sebagainya, dan dengan leadership lah kita dapat arahan bahawa performa yang kita buat ni sepatutnya kena tingkatkan lagi, kena buatkan lagi. Dan bila buat improvement sudah pasti melibatkan benda-benda yang terhadapan. Jadi leadership lah yang memberi sokongan dan juga dorongan untuk kita menjayakan pelaksanaan ataupun isu-isu kualiti. Dan kalau saya tak silap dan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat kualiti saya, rakan-rakan kualiti saya yang hadir secara maya pada hari ini ingat lagi kata-kata Datuk Naib Chancellor kita yang berkaitan dengan kualiti dan UiTM umpama irama dan lagu. Kita tak dapat pisahkan. Dua-dua tu senantiasa bercantum. Di mana ada UiTM, di situlah ada kualiti. Bermaksud kita melakukan sesuatu berdasarkan kualiti. Ada target kita, ada parameter yang kita guna untuk memastikan kita senantiasa berkualiti, memberi perkhidmatan, memberi sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk yang berkualiti. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada struktur detail yang berkaitan dengan ISO 9001-2015. Cuma mohon bagi saya feedback, ada benda yang tak jelas ataupun suara saya bergaung ataupun benda-benda yang terlepas, ya? Minta maaf, boleh besarkan slide tak? Kecil sangat. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, nampak Okey, besar sikit ke? Besar Ini nampak okey. Okey, alhamdulillah. Okey, lagi-lagi benda lain sebelum kita teruskan, takut saya terlepas pandang. Suara okey ke? Suara bergaung Suara okey. Okey, alhamdulillah. Yang lain-lain yang ada benda yang saya tersasar, terbabas ataupun sedikit sebanyak memberi ajaran sesat sikit pada ISO, mungkin sebelum ni kita faham lain, saya bagi tahu lain. Ada ke? Mungkin ada, saya manusia biasa. Tak, yang paling penting sekali kita kena ikut dokumen, bukan ikut cakap saya.
ikut standard ISO. Macam kita lah, kita dokumen kita yang paling besar sekali Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kadang-kadang pendapat Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C dan sebagainya, kalau ada perbezaan kita rujuklah balik pada Al-Quran dan juga Hadis. Bermaksud di sini bahawa pegangan kita yang paling besar sekali, kita kena berpegang teguh kita kepada dokumen. Kalau cakap macam saya bercakap ni apa ni, sudah pasti ada kesilapan. Okey, jadi kalau tak ada feedback apa-apa, kita teruskan dengan sepatutnya ni nombor 5, saya tak pasti kesilapan, minta maaf banyak-banyak. 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6 kita ada perincian dari segi glosa dan juga pecahan glosa. 7, 8, tak apa saya explain dalam topik masing-masing. Sebab apa? Sebab saya nak jimat masa. 9 dan 10 kita ada lebih kurangnya apa, saya rasa kalau tak silap saya bilang-bilang itu lebih kurang 20 sub glosa yang kita cuba tengok, yang kita cuba fahami dan kita amalkan, laksanakan dan kita dokumenkan di PTJ kita. Okey, sekarang ni kita masuk pada glosa yang pertama. Konteks of organisasi. Konteks of organisasi ni dalam bahasa yang senang untuk kita faham, keberadaan organisasi kita ataupun organisasi kita tu suasana dia macam mana, apa yang organisasi kita ada. Konteks of organisasi. Dalam konteks organisasi kita ada 4 sub glosa, 4 topik yang mana keempat-empat ni penting untuk kita fahami, untuk kita hayati. Sebab apa? Sebab 4 ni lah yang memberi input kepada pelaksanaan QMS ataupun SPK kita kepada UiTM. Jadi kita tengok pada yang satu, yang pertama, yang ni ada 4 di sini. Jadi saya explain dulu pada sini supaya semua rakan-rakan kualiti saya dapat melihat apa yang saya explain. Yang pertama sudah pasti 4.1 benda yang paling penting sekali dalam ISO version 2015, kita memberi penekanan kepada customer tu ada dalam dan juga luar. Customer dalam tu bermaksud kita lah sebagai warga UiTM. Customer luar tu adalah pelajar dan juga ibu bapa. Jadi dalam 4.1 ni lebih kepada dalaman, lebih kepada kekuatan dalaman kita dan juga kekurangan dalaman kita. Kalau kita tengok kat sini, bila mana yang mula-mula sekali yang kita kena pastikan adalah internal dan external issue. Internal dan external issue. Keadaan internal dan juga external yang sedikit sebanyak memberi gambaran ataupun memberi sedikit sebanyak mencorakkan organisasi kita. Yang kedua sudah pasti kita kenal pasti internal dan juga external, dan last sekali kita kena mengkaji semula dan juga kita kena selesaikan masalah-masalah yang terbabit. Dalam poin 4.1, benda yang paling penting, kita kena tahu apa yang kita ada, apa yang kita tak ada, apa yang kita kuat, apa yang kita tak kuat, dan pada masa yang sama kita kena memantau, senantiasa ada progres, memantau sama ada kita kuat, masih lagi kuat ataupun menurun, kita lemah, semakin lemah ataupun dah kurang lemahnya makin meningkat, dan kita address, kita selesaikan masalah tersebut. Jadi tool yang kita boleh guna untuk kita memudahkan kita dalam memastikan bahawa kita patuh kepada 4.1, kita guna SWOT analisis. Daripada SWOT analisis lah kita boleh kenal pasti isu dalaman dan juga isu luaran, dan isu positif dan juga isu negatif. Positif dan negatif lebih daripada faktor luaran. Faktor luaran. Nanti kita tengok SWOT, strength, weaknesses, opportunity dan juga threat. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil kekuatan kita, kelemahan kita, peluang yang kita ada dan juga ancaman yang kita ada. Jadi kita tengok kat sinilah nanti. Jadi dokumen tu nak kena ada SWOT tak semestinya, tetapi SWOT lebih mudah untuk kita menggambarkan bahawa 4.1 ni ada. Kadang-kadang kita nak buat bengkel, kadang-kadang kita nak buat perkongsian dengan staf kita, dan kadang-kadang kita adakan mesyuarat untuk pastikan bahawa apa kelemahan yang kita ada,
apa kekuatan yang kita ada untuk kita membuat perancangan strategi. Yang tu pun boleh guna, tak ada masalah. Yang pastinya kita ada dokumen untuk memberi gambaran bahawa kita tahu organisasi kita. Dari segi konteks of organisasi itu kita understand, kita faham dan juga kita ada tindakan-tindakan untuk menambah baikkan. Jadi sedikit sebanyak SWOT analisis, saya rasa saya tak pasti, saya tak perlu explain lebih. Yang ni yang salah satu detail yang berkaitan dengan SWOT analisis. Cuma saya nak bagi satu sampel lah, satu contoh. Yang ni lebih kepada bahan bacaan kita balik baca nanti, kita tengok strength ni bermaksud kekuatan, weaknesses, opportunity, peluang dan juga threat adalah ancaman. Cuma strength dengan weaknesses benda dalaman. Strength dengan weaknesses benda dalaman. Kalau benda tu luaran, bermaksud tidak ada kena-mengena dengan UiTM, kita kena letak antara opportunity dan juga threat, peluang dan juga ancaman sahaja. Bermaksud di sini external kita ada peluang dan juga ancaman. Peluang positif, ancaman negatif. Kalau internal kita ada benda-benda yang dalaman kepada kita, positif kita panggil strength, negatif kita panggil weaknesses. Saya nak ambil satu contoh. Yang ni yang saya cuba tulis kat sini ni benda-benda yang kita boleh jadikan tajuk ataupun isu yang kita boleh kupas sama ada dia berada di sini ataupun di sini. Nah, cuma bila mana dia berada di strength, jangan kita letak dia berada di weaknesses. Sebab apa? Sebab benda tu appear sekali sahaja dalam sama ada strength ataupun weaknesses. Nah, tetapi dia boleh muncul dalam opportunity dan juga threat kalau dia melibatkan pihak luar. Cuma dalam bahasa yang mudah, yang senang nak kita nak ingat, statement yang kita buat ni untuk SWOT ni, dia hanya appear ataupun muncul sekali sahaja. Sama ada di sini, di sini ataupun di sini. Saya nak ambil satu contoh lah yang senang untuk kita faham. Hajah Azimatun pun ada, wakil bendahari kita, orang kuat politik bendahari. Kita ambil contohnya bajet. Bajet bila mana kita nak letak dia sebagai strength, kekuatan kita, kita kena letak UiTM mempunyai dana yang besar untuk melaksanakan PMP secara online. Nah, yang ni kita boleh letak dia sebagai strength. Dia boleh duduk pada weaknesses, tapi ayat dia lain lah. Tapi isu dia masih lagi bajet. Di mana weaknesses kita kekurangan bajet untuk menyediakan fasiliti ICT kepada kaki tangan dan juga pelajar untuk meneruskan ODL. Yang tu kelemahan kita. Nampak beza? Kita nak letak sini ataupun nak letak sini, isu dia sama bajet. Cuma dia punya olahan bahasa dia tu berlainan lah. Okey. Kat sini pun sama, kita masih lagi bincang berkaitan dengan bajet. Opportunity kita boleh letak sebagai negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik berbanding dengan sebelumnya, di mana peningkatan sebanyak 2.1%. Ada opportunity kita untuk tarik ataupun KPT mengumumkan tahun ini ada peningkatan bajet pendidikan tinggi. Jadi di sini peluang dia opportunity. Masih lagi perkara bajet, tapi olahan bahasa dia lain, dia berada di sini. Dan kita masih lagi guna bajet. Contohnya, kita dalam proses PKP, pada hari ini adalah hari terakhir PKP 3 dan besok kita sambung kepada PKP 4. Jadi negara telah banyak memberi sumbangan kepada rakyat dan jatuhan harga minyak kita pun jatuh. Jadi keuangan negara agak tidak stabil berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ini merupakan ancaman kepada UiTM. Merupakan ancaman kepada organisasi kita. Kalau kita tengok tadi tu, dia memberi peluang kepada UiTM, kat sini dia memberi ancaman kepada kita. Kalau kita tengok kat sini, bukan ancaman, bukan peluang, tapi dia kelemahan kita. Kita tak ada duit, itu kelemahan kita. Tak ada kaitan dengan pihak lain, tak ada kaitan dengan government, tak ada kaitan dengan SIRIM, tak ada kaitan dengan siapa-siapa, kita sendiri, ini adalah dalaman kita, kelemahan kita. Dan kekuatan kita adalah bajet, benda yang sama. Jadi sedikit sebanyak daripada ulasan ataupun perkongsian saya tadi tu, kita boleh faham
satu isu kita boleh letakkan pada strength ataupun weaknesses sahaja, dan olahan bahasa dia bergantung untuk kita letak di mana. Dan kat sini pun sama, walaupun dia appear dekat sini, tetapi bajet boleh appear kat sini. Sebab apa? Sebab bajet yang kita consider kat sini adalah bajet dari segi eksternal. Cuma bajet yang kita buat tu adalah kena ada sini ataupun sini. Dia tidak boleh kita nyatakan pada dua-duanya, iaitu opportunity pun ada bajet, trade pun ada bajet. Tapi kalau sini ada tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bahagian yang berlainan, section yang berlainan. Okey, 4.2 masih lagi dalam isu klausa 4. Jadi 4.2 kita kena cari, kita kena dapatkan input-input daripada customer kita dan juga stakeholder kita berkaitan dengan, kalau kita tengok kat sana, keperluan dia dan juga perundangan-perundangan yang ada. Bermaksud di sini kita, apa yang kita nak beri kepada pelajar kita, produk kita, servis kita, program kita, kita kena mappingkan kepada dua lah. Yang pertama, betul kita nak memenuhi keperluan pelanggan. Namun begitu kita pastikan bahawa yang kita beri kepada pelanggan kita tu memenuhi keperluan stakeholder ataupun tak. Contoh, sudah pasti kalau kita dapat feedback daripada pelanggan kita, pelajar kita, sudah pasti mereka memerlukan degree 2 tahun dapat degree, diploma setahun dapat diploma. Tetapi adakah 2 tahun dapat degree, setahun dapat diploma memenuhi perundangan dan juga peraturan stakeholder kita, MQPA kita ataupun mana-mana badan pengiktirafan program? Jadi sudah pasti tidak. Jadi yang 4.2 ni lebih kepada kita faham keperluan dan juga ekspektasi. Keperluan dan juga harapan interested parties. Interested party di sini membawa maksud dua-dua itulah, customer dan juga stakeholders. Customer dan stakeholder dalam takrifan ISO kita letak pada interested parties. Dan jangan lupa kat sini dia mention about determine the requirement of disability and level. Okey, kat sini dia mention about biar kita ada dokumen, biar kita ada file yang menyatakan bahawa kita tahu apa keperluan pelanggan kita, apa requirement yang berkaitan dan apa badan yang berkaitan dengan requirement tersebut. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bahawa kita patuh monitor and review the information about this interested party. Bermaksud buktikan bagaimana UiTM memantau dan juga mengkaji semula benda-benda yang berkaitan dengan interested party. Sudah pasti kita ada file, kita ada dokumen, maka itulah buktinya kita monitor dan juga kita mengkaji maklumat-maklumat yang berkaitan dengan keperluan pihak-pihak berkepentingan, iaitu customer dan stakeholder. Dan di sini kita tengok contoh, saya ambil contoh. Contohnya kita senarai kita yang pertama, interested party kita, customer kita pelajar. Yang kedua, pelajar sudah pasti dia memerlukan program. Program engineering, akuntansi, sekarang ni hotel terbaik sekarang ni. Tahniah Fakulti Hotel dapat 31 saya rasa, tempat top 50 the best faculty in this world, 31, dan mungkin lonjakan kita sama-sama doakan fakulti-fakulti lain melonjakkan benda yang sama untuk memberi sedikit sebanyak nama kepada UiTM, maruah UiTM dan juga maruah bangsa agama kita berada bersama UiTM. Jadi kalau kita tengok kat sana ada dokumen, pelajar dia perlukan program, dan program kita kena relate siapa stakeholder yang mengawal dokumen. Sudah pasti MQA, sudah pasti badan-badan pengiktirafan akreditasi program. Yang tu yang benda tu nak kena ada. Kenapa nak kena ada? Yang ni lah. Untuk memastikan bahawa, untuk membuktikan bahawa kita buat benda tu. Kita monitor dan review program tersebut. Okey, 4.3. 4.3 tibalah masanya untuk kita orang kata membuat sesuatu skop ataupun janji-janji kita untuk kita beri kepada pelanggan kita yang dinamakan sebagai skop QMS. Sebelum terlepas pandang, QMS ataupun Quality Management System ataupun SPK ni benda besar, benda umum. Cuma suka untuk saya perincikan
yang mana kita satu aktiviti kita tak boleh namakan proses, aktiviti A campur aktiviti B boleh kita namakan proses. Aktiviti A, aktiviti B, aktiviti C dalam satu proses. Dan kadang-kadang proses kita, satu proses hasilkan satu produk ataupun 5 proses menghasilkan satu produk. Dan bila mana proses ada, kita dokumenkan proses tersebut. Bila mana ada dokumen, maka kita ada people, kita ada orang competent staff yang melaksanakan perkara tersebut. Jadi untuk memastikan bahawa apa itu QMS, QMS terdiri daripada benda-benda asas yang berkaitan dengan aktiviti, melahirkan proses dan banyak-banyak proses menghasilkan satu sistem dan banyak-banyak sistem menghasilkan satu QMS ataupun satu aktiviti menghasilkan satu proses dan proses tu kita dokumenkan dan ada manpower kita untuk melaksanakan proses tersebut, lalu hasillah QMS. Jadi dalam bahasa mudahnya, QMS ni ada 3 elemen di sana. Untuk kita kena pasti bahawa ianya SPK ataupun ianya QMS. Yang pertama dia ada proses, yang kedua dia ada dokumen, yang ketiga dia ada sistem, dia ada manusia, competent staff untuk melaksanakan. Itulah kita namakan dia sebagai QMS. Cuma QMS ni kalau kita study betul-betul, tengok betul-betul terminologi dia besarlah, luas. Cuma saya permudahkan bagaimana kita nak namakan dia QMS tu ada 3 elemen ni. Ada proses, ada dokumen dan ada manpower ataupun job scope dan sebagainya untuk memastikan proses tersebut berlaku, maka ia dikatakan sebagai SPK ataupun QMS. Dan juga suka untuk saya kongsi sedikit sebanyak satu lagi sebab ada feedback yang saya dapat dan memberi sedikit pengetahuan baru kepada saya untuk saya lebarkan, untuk saya cari info-info yang berkaitan dengan soalan tersebut. Dia kata, kenapa kita perlukan dokumen? Kenapa kita perlukan dokumen? Kenapa kita nak dokumen? Jawapan asas dia, dokumen diperlukan kerana kita nak 3K. Kalau kita boleh buat 3K ni tanpa melibatkan apa-apa dokumen, dokumen tu tak perlu. Yang pertama, K yang pertama sudah pasti adalah keseragaman. Keseragaman. A buat proses yang sama, B buat proses yang sama, hasil dia sama ke tak? Kita panggil keseragaman dari segi hasil, keseragaman dari segi proses. K yang kedua, keberkesanan. Keberkesanan lebih kepada efisiensi, keberkesanan lebih kepada efisiensi. A buat proses yang sama 2 hari. B buat proses yang sama mungkin 1 hari ataupun 3 hari. Jadi beza di situ, ada beza. Yang ketiga, K yang ketiga, kawal. Bagaimana kita nak kawal proses tu? Kita boleh kata, ni betul ni, ni salah ni. Cara kita buat ni salah ni. Cara A buat ni salah berbanding dengan cara B buat. Siapa kita boleh rujuk untuk mengatakan bahawa benda tu salah dan benda tu betul? Iaitu kawal. Kawal itulah perlukan dokumen. Jadi kalau mana-mana dalam kehidupan kita, dalam proses-proses kita di PTJ kita, tanya siapa-siapa pun dia boleh kata, oh ini salah, ni betul. Semua orang 100% sama. Kalau bagi kat siapa-siapa buat pun, A buat 1 jam, B buat 1 jam pun sama. Bagi kat A buat, B buat, dua-dua menghasilkan kecekapan ataupun keseragaman produk yang sama, yang tu tak perlu dokumen. Cuma rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti yang saya hormati dan sayangi semua, termasuk saya, kadang-kadang kita ada dokumen depan mata pun kita buat benda yang berlainan daripada apa yang dokumen katakan. Jadi lebih-lebih lagi lah benda-benda yang semua dokumen berada dalam kepala masing-masing ni, faham-faham je lah. Maksudnya keseragaman, kawal dan kecekapan tu susah untuk kita laksanakan, susah untuk kita tonjolkan. Itu yang penting dokumen tu. Okey. Kita stop sebentar sebab Prof Rozi pun dah join kita. Okey, alright. Okay. Jadi kita sambung sikit, kita bagi peluang kepada yang berbahagia Prof PNC kami yang mana beliau mempunyai hala tuju yang besar untuk kita, untuk sama-sama kita garap, untuk sama-sama kita hayati, kita fahamin dan juga kita laksanakan.
Yang penting laksana dan sebarkan. Yang tu yang 5 penting kat belakang tu. Laksana dan juga sebarkan. Jadi sekian dahulu kita tangguhkan sesi perkongsian saya. InsyaAllah kita sambung dalam 30 minit yang akan datang insyaAllah. Jadi sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, seramai 59 orang termasuk saya lah tu. So alhamdulillah ini saya difahamkan adalah KUK Ketua Unit Quality dan juga ada yang PTJ baru. PTJ yang belum ada manual quality. Alright. So saya nak mengalu-alukanlah kepada jabatan yang belum ada manual quality ni, sebab bukanlah kita, kalau dulu-dulu kepada yang pernah join UITM, Initiative Quality UITM ni daripada dulu, masa tu memang kita involve semua fakulti, semua kampus. Jadi sekarang ni kita sejak 2011 kita dah hanya menjadikan peringkat korporat, dan selepas itu beberapa unit-unit juga masih lagi menjalankan ISO pensijilannya. So jadi sekarang ni bila kita dah 2011 tu kita dah jadikan satu saja pensijilan korporat, dan kemudian diikuti oleh beberapa jabatan-jabatan lah macam bendahari, HEP, beberapa yang main-main jabatan yang main-main, PPII, semua ada pensijilannya. Jadi fakulti dengan kampus tidak ada pensijilan persendirian. Begitu juga beberapa jabatan lah macam HEA, kita tak perlulah go for pensijilan sebab skop yang skop yang pensijilan di bawah UITM tu, korporat tu sudah merangkumi hal ehwal akademik. So that's why hal ehwal akademik tu ataupun TNCA-nya adalah wakil pengurusan. Ini nak bagi dia punya latar belakang Jadi kemudian selepas itu dikenal pasti bahawa kita tak mahu meninggalkan pengurusan kualiti ni, sebab pengurusan kualiti ini penting. With or without the pensijilan, it is orang kata best practice to have a system that can actually help us monitor where we are going, how we are going there, siapa yang satisfied, siapa yang tak satisfied. Jadi sehubungan itu di UITM kita maintain bawah Prof Hazman so maintain juga SPK. That's why dia started SPK ni tahun 2011 hujungnya. So sistem pengurusan kualiti diperkenalkan ke seluruh fakulti dan kampus supaya mengambil alih peranan pensijilan setiap kampus dan setiap fakulti. Daripada situ, that's why INCA dia buat juga audit. Dia buat juga audit untuk menggantikan audit yang dijalankan oleh Lloyds. Jadi sistem pengurusan kualiti kita ni yang seperti Dr. Nick sebut tadi memang besar dan memang genyah, tapi bila kita perhatikan baru ni kita dah pun berhijrah ke 2015 ISO 2015 di peringkat korporat. Jadi bila kita lihat diteliti ada beberapa jabatan yang bukan kata tercicir tapi tidak terlibat ataupun mungkin tak masuk dalam aspek pengurusan kualiti ni apabila kami bukanlah kata ditegur, cuma kami dikenal pastikan dia maklumkan oleh Lloyds Register bahawa kenapa kita tak ada mini SPK. That was the suggestion. So dia kata kalau kita ada mini SPK bagi jabatan-jabatan yang tidak kita letakkan dalam manual quality yang besar UITM dah buat ni, that would be better dia kata. Jadi kalau yang ada pensijilan tak ada masalah lah, macam bendahari dia dah ada pensijilan, dia ada lah manual quality-nya. So dia kata boleh tak jabatan-jabatan yang kecil-kecil, contohnya polis bantuan, contohnya yang kita baru masuk hal ehwal Islam, bahagian hal ehwal Islam. Unit-unit ini dia penting untuk menyokong sebenarnya pelajar kan. Kita nak mengalahkan pelajar, kita dah linkkan kepada
pelanggan kita tadi, dan jenis pelanggan yang macam mana yang kita nak, graduate yang macam mana yang kita nak hasilkan. So bahagian hal ehwal agama Islam ni penting dalam memastikan kita capai kita punya sasaran tu, objektif kualiti yang dah ditetapkan dalam manual kualiti besar kita tu. Jadi sehubungan itu bila Cik Ramli memaklumkan kepada kita Dr. Nick, supaya dia cadangkan, dia kata eloklah mana-mana jabatan yang mungkin baru masuk, mungkin baru kita kenal pasti, elok dia pun turut serta mempunyai mini SPK. Itu sebabnya hari ini kita bawa juga wakil-wakil daripada jabatan-jabatan yang masih tidak ada pensijilan. We are not going for pensijilan, tapi lebih kepada elok kalau dapat diwujudkan mini SPK. Mini ni maknanya sistem within your department supaya pengurusan kualiti itu pun dilaksanakan di jabatan masing-masing. Itu yang kita adakan ni perjumpaan hari ini supaya kita sama-sama fahamlah. Jadi bukanlah kami yang Inka ni kita menguruskan persijilan universiti. Jadi tak masuk yang jabatan lain ni ikut suka kau lah. Tak boleh lah macam tu. So kita mesti dilihat sebagai merangkumi keseluruhan. Jadi itu yang pihak Lloyds bila kami guna perkataan tegur lah. Dia menegur bahawa dia kata elok masukkan. So itulah Dr. Nick dah mengambil inisiatif ni untuk menjemput jabatan-jabatan yang masih belum ada sistem kualitinya ada tapi masih belum ada manual yang jelas. Okay, that's why hari ini dia akan memperjelaskan apa elemen-elemen sistem pengurusan kualiti, apa elemen yang kata tadi prosedurnya yang kena ada, apa elemen sasaran dan sebagainya. Kita mungkin tak perlulah Dr. Nick untuk explain in detail. Cuma you can zoom in straight kepada jabatan-jabatan yang baru nak masuk ni, takut dia orang pun pengsan nanti kan keseluruhannya. Okay, so I think lebih kepada nak memahamkan bahawa sistem pengurusan kualiti ni sangat penting untuk semua jabatan, bukan untuk UiTM saja. Jadi kalau kita faham, kita simple sebenarnya sistem pengurusan kualiti ni. Yang kita nak tahu dasar kualiti. So UiTM yang ni sama serentak. Dasar kualiti kita sila baca dalam kita punya manual kualiti tu. Dasar kualiti kita throughout dua saja. Dia fokus customer, pelanggan. Dia fokus pelanggan, kepuasan pelanggan, dan dia fokus kepada penambahbaikan berterusan. Dua elemen. So kat mana-mana you pergi pun, kalau you pindah you kata SPK, dia akan lihat kepada dua. Jadi kalau dasar kualiti kita fokus kepada dua, semua jabatan, kalau UiTM tadi Dr. Nick akan kata banyaklah kita punya pelanggan kan. Jadi kalau untuk yang unit-unit yang kecil ni, contohnya bahagian agama Islam kata tadi, siapa dia pelanggannya? Yang paling besar pelajar, yang kedua staff contoh. So yang seterusnya top management. Top management tu yang tadi Dr. Nick ada sebutlah, pihak yang berkepentingan. So top management lah, sebab saya pun duduk sekali dengan pejabat yang di bawah Vice Chancellor. Datuk selalu bagi arahan kan bahagian hal agama Islam ni. So itu maknanya yang berkepentingan tu kita punya top management pun pelanggan kita juga. So kita kena pasti. So lain jabatan dia ada lain komponen, but whatever it is, if you are practicing sistem pengurusan kualiti, kena kenal pasti pelanggan yang mana. Kalau bahagian keuangan, dia dah tahu dah, dia dah ada dokumen tu. Tadi yang baru ni macam polis bantuan. Polis bantuan kenal pasti siapa dia pelanggannya, dan kemudian kita nak pastikan dia orang ini berpuas hati. So macam mana nak pastikan yang mereka ni berpuas hati? Itulah yang akan diceritakan panjang lebar oleh Dr. Nick nanti sampailah kepada customer satisfaction tu kan. Jadi, melibatkan pengukuran, audit, penambahbaikan berterusan dan sebagainya. Jadi jadi kita kena faham dasar kualiti, dan daripada situlah nanti dia akan link kepada PDCA tu. Kenapa kita kena ada dasar kualiti? Kemudian dasar kualiti tadi ada dua, penambahbaikan dengan pelanggan. Bila kita ada dua ni, mestilah ada perancangan. Kalau dah ada perancangan,
nak capai apa? Kita nak capai apa objektif ni? Sebab nak puas hatikan pelanggan mesti ada objektif. So sasarannya nak memastikan bahawa pelajar semua berpuas hati ataupun semua pelajar kita ni tak ada terlibat dalam anasir-anasir positif negatif tu. Mungkin dari segi hal agama Islam tadi. So itu yang kita akan ukur. Itulah benda yang kita akan ukur. So tak sama macam keseluruhan UiTM. Itu yang saya nak sampaikan. Jadi kalau kita faham tentang skop unit jabatan kita, kemudian kita faham tentang pelanggan kita nak puaskan hati pelanggan kita akan berusaha dengan proses, kita berusaha dengan prosedur-prosedur, dengan perancangan yang mantap, kemudian kita akan ada pengukuran. Bila ada pengukuran, kita minta tolong orang luar daripada jabatan kita untuk audit ataupun orang dalam pun boleh. Itulah ada audit dalam. Jadi dia audit dalam tu dia akan lebih kepada bahagian hak ehwal Islam Prof. Okey, kita kena tahu fokusnya tu. Jadi itu sebenarnya beauty kecantikan mewujudkan sistem pengurusan kualiti itu. Ini yang sebenarnya Dr. Nick akan perincikan, dan kalau boleh dapatlah hasilkan mini manual kualiti di peringkat masing-masing, sebab tanpa manual kalau ada perubahan dari segi contohnya ketua berubah ataupun top managementnya berubah, kita tak ada dasar ataupun dokumen yang mantap, dia akan rebah. Sistem kualiti ni akan rebah kalau documentation tu tak ada. Documentation ni tak semestinya detail macam dulu-dulu tu. Elok kalau ada supaya kita boleh rujuk. Ini basically di UiTM sebab kita pentingkan sistem pengurusan kualiti yang boleh ada trace. Kita traceable Kalau tak traceable, nanti as I said tadi, bila ada perubahan kepada peneraju mana-mana jabatan, kita tak dapat continue. Jadi tak tahulah sasarannya apa tahun itu, ke mana kita menghalakan. Sekarang ni dah bagus sebab kita ada BTU. So BTU dah menetapkan sasaran-sasarannya. Sebab kalau berkaitan, yang itulah yang monitor. Cuma dalam konteks pengurusan kualiti ni, kita uruskan tu bagaimana. Jadi itu yang nanti Dr. Nick and team akan memperincikan dengan lebih mendalam. Jadi hasrat kita lah, hasrat saya lah untuk, bukanlah agenda saya, ini is actually for negara, untuk umat jugalah, supaya kita bekerja untuk memudahkan. Saya melihat sistem pengurusan kualiti ini lebih kepada untuk memudahkan. Kalau dia memudahkan saya dan memudahkan orang yang masa akan datang, saya rasa berkatlah juga kerja kita tu. Jadi kalau kita melihat kepada kesusahan, insya-Allah dia akan bagi kesusahan. Jadi usahakan kita untuk menambah baik. Sebenarnya flowchart, prosedur semua untuk memudahkan. Dia sebut penambahbaikan untuk proses itu, tapi memudahkan pengguna. Kitalah yang akan mengguna prosedur ni. Jadi mahirkanlah tentang penggunaan, buat prosedur, mahirkanlah tentang, sekarang ni kita ada COVID ni kan, so kita mahirkan tentang digital. Jadi prosedur-prosedur tuan-tuan dan puan-puan boleh terus online lah prosedur tu. Okay, jadi saya berharap sangatlah supaya SPK yang mini ni nanti boleh wujud, supaya SPK yang besar UiTM tu sendiri boleh jadi satu sistem pengurusan kualiti IPTA yang disegani. Bukan untuk menang mana-mana award, tapi I think untuk memenangi hati kita sendiri. Kalau kita lega, insya-Allah hidup kita pun senang, hidup orang yang ke depan pun insya-Allah mudah. Sekian, saya sudahi dululah dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir dan harapannya dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Okay, saya leave the meeting ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Ada siapa-siapa nak bertanya? Silakan, ada soalan boleh majukan kepada Prof PNC kami. Mungkin ada jawapan yang saya tak boleh jawab, nanti boleh Prof kita boleh jawab, boleh bagi gambaran landasan yang lebih jelas untuk kita ke hadapan. Silakan. Tak ada soalan ? Fahamlah tu.
Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. I leave the meeting. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih Terima Prof. kasih, Prof. Okey, saya dapat sedikit apa orang kata input daripada Prof tadi tu, tak apa saya lajukan sikit. Masa saya pun ada 11.30 nanti saya akan stop. Cuma apa, jangan risau, nanti kita akan buat siri kedua yang mana mungkin mana-mana PTJ yang rasa apa perlukan detail seperti yang saya explain tadi tu, kita boleh buat lah. Cuma mohon ampun dan maaf sebab kalau saya terlebih detail pula tu, seolah-olah saya apa beri benda-benda yang sepatutnya saya tak perlu bagi tahu sebab semua orang dah tahu. Tapi tak apa, apa yang depan ni saya lajukan sikit. Cuma isu dia yang 4 ni saya suka detail sebab 4 ni lah punca segala-galanya, punca kehadapan. Sebab dengan 4 ni lah kalau kita tengok dalam klausa kita, dengan 4 ni lah kita akan wujud skop QMS kita. Kalau kita tengok, kita perhatikan skop QMS kita lebih kepada apa janji-janji yang kita cuba offer kepada pelanggan kita. Namun begitu, sebelum kita buat skop QMS kita ni, ada 3 benda ni yang penting ni. 3 benda ni yang penting, yang asas kepada penubuhan QMS kita. Penubuhan skop QMS kita. 3 benda ni kita ingat betul-betul, kena biar faham betul-betul supaya dengan 3 ni lah barulah kita boleh wujud skop QMS kita. Jadi skop QMS kita, untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti semua, pengurusan korporat universiti awam. Kita punya skop ISO kita 9001/2015 untuk UiTM yang Prof mention hari tu, untuk 25 PTJ tu, skop dia adalah pengurusan korporat pusat pengajian universiti awam. Itu skop kita. Okey, jadi sebelum kita buat skop, 3 ni penting. Yang pertama, kekuatan yang kita ada. Yang kedua, apa keperluan daripada interested party kita, pihak-pihak berkepentingan ni. Dan yang ketiga, apa main aktiviti kita. Bila mana ketiga-tiga ni selari, barulah kita boleh buat skop QMS kita. Barulah kita boleh janji kepada pelanggan kita bahawa kita merupakan universiti yang menawarkan program dan juga melaksanakan penyelidikan dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama sudah pasti kekuatan kita, yang kedua harapan pihak pelanggan dan juga stakeholder, dan yang ketiga main activity. Contoh, saya suka bagi contoh supaya kita boleh nampak kita ada kekuatan yang semasa ni dah betul lah. Yang semasa ni dah betul. Kekuatan kita ada bilik darjah, kita ada pensyarah, kita ada kelengkapan PMP, dan requirement daripada masyarakat pun, daripada parent pun, dia tahu kita ni boleh menghasilkan program, boleh menghasilkan pelajar, boleh didik pelajar Bumi Putera. Mereka pun tahu. Dan yang ketiga, itulah main activity kita. Maka wujudlah satu rantaian untuk kita mewujudkan skop QMS. Tapi bila mana kita yang atas ni, yang pertama ni, kita seperti yang kita ada sekarang ni, kekuatan. Yang kedua ni, tiba-tiba kita tengok parent ataupun student, dia nak kereta daripada UiTM, produk kereta. Nak jenama kereta daripada UiTM. Dan main aktiviti kita adalah pengajaran dan pembelajaran. Jadi daripada ABC tu kita tak selari. Jadi bermaksud kita tidak boleh sediakan skop QMS kepada pelanggan kita. Sebab apa? Sebab yang kita ada tak sama dengan apa yang mereka nak. Dan yang mereka nak tak sama dengan main aktiviti kita. Kalau benda tu muncul, benda tu berlaku, sama ada kita nak tingkatkan promosi kita supaya pelanggan kita ni tahu ini kita punya bidang hakiki kita, ataupun kita perlu tukar kekuatan yang kita ada dan kita tukar main aktiviti kita untuk menghasilkan kereta. Yang tu maksud saya. Jadi tiga-tiga ni kena selari, kena sama. Apa yang kita ada, kekuatan kita, pelanggan pun nak benda tu daripada kita, dan aktiviti kita pun benda tu lah aktiviti utama kita. Dan yang paling penting sekarang ni, kita cuba kat bawah ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam klausa ISO, dia ada mention bahawa kita boleh mengikuti kesemua klausa-klausa yang
dikeluarkan oleh ISO 9001/2015 ataupun kita boleh tidak mengikuti mana-mana klausa dalam ISO tersebut yang mana tidak mengganggu kualiti produk kita. Namun begitu, kita kena declare limitation ataupun kekangan tersebut dalam manual kualiti kita. Kita kena spell out, kita punya limitation sekian kat bawah ni. Yang ni bermaksud apa yang saya cakap tadi tu. Jadi kalau untuk makluman rakan-rakan sahabat-sahabat kualiti semua, untuk kami di INCA, kita ada dua kekangan yang kita buat, lebih kepada what we so call jaminan kualiti pelajar kita dan juga perkhidmatan after sale. Ya, after sale kita kita tak buat. Kalau kereta 5 tahun dia bagi waranti, produk-produk lain waranti 5 tahun ada, tapi kita tak ada. Tapi kita declare lah dalam dokumen kita, pelajar kita ni kita keluarkan ni, kita pun tak tahu lama mana lagi dia boleh servis dengan company tersebut. Nah, sama ada tinggal daripada meninggalkan company tersebut kepada organisasi baru ataupun meninggal. Nah, kita tak pasti, kita tak ada jaminan. Dan jaminan yang kedua dan kekangan kita yang kedua, pelajar kita ni bersama kita betul kita nilai dia CGPA 4.0 first class. Tapi kita tak ada jaminan kalau kita nilai sekali lagi, dia ni boleh menghasilkan 4.0. Performa manusia, prestasi manusia senantiasa berubah. Jadi yang tu dua kekangan ataupun limitation yang kita declare dalam manual quality kita. Yang pertama, after sale kita tak ada servis, dan yang kedua, tidak ada jaminan kualiti kepada pelajar kita bila diukur semula. Dan seterusnya kita pergi pada 4.4, di sinilah bila mana kita dah wujudkan skop kita, dan di sinilah kita buat semua proses-proses yang kita kena ada supaya apa? Supaya dengan proses-proses tersebutlah kita boleh mencapai skop QMS yang kita janjikan kepada pelanggan kita tadi tu. Jadi 4.4 ni lebih kepada pembentukan QMS yang mana terdiri daripada pelbagai proses yang kita kena buat, dan banyak-banyak proses tu akan menghasilkan sistem. Dan dalam sistem tu kita ada benda asas yang tadi itulah, ada proses, ada dokumen, dan juga ada manpower dari segi kompetensi untuk melaksanakan proses tersebut untuk memantapkan. Dan suka untuk saya ulang suara yang Prof mention sebentar tadi tu berkaitan dengan TMS, Quality Management System ataupun SPK, merupakan salah satu benda elemen penting lah, dokumen kita penting untuk kita rujuk, untuk kita pegang, untuk kita kawal segala aktiviti kita yang lama, yang terdahulu dan sebagainya, ataupun traceability. Kita boleh kesan balik, contohnya kita buat suatu keputusan, kat mana benda tu. Contohnya kita buat kesilapan, di mana kesilapan tu berlaku, apa punca kesilapan. Dan seterusnya yang kelima saya laju sikit, 5 ke 6 saya lajukan. 5 kita ada 3. Yang pertama leadership and commitment, kepimpinan dan juga komitmen. Nak kena ada kepimpinan dan juga komitmen. Yang kelima adalah polisi. Dalam polisi kita ada polisi quality dan juga objektif quality. Polisi quality dan objektif quality benda tu selari. Cuma polisi quality lebih kepada umum, lebih kalau tengok balik dalam objektif polisi dasar quality UiTM, kita lebih kepada macam Prof mention tadi tu, betul, kita lebih kepada pelanggan dan juga kita lebih kepada penambahbaikan. Dua-dua benda ni kita boleh relate dengan vision dan mission UiTM. Dan kalau kita tengok balik, dasar quality kita adalah untuk melahirkan graduan Bumiputera yang berdaya saing, global, beretika dan memenuhi keperluan pelanggan. Yang itu dasar kualiti kita, lebih umum. Dan pada masa yang sama di bawahnya kita ada sistem yang mana kita menyokong benda itu berlaku dan ada penambahbaikan dari masa ke semasa. Yang itu dasar kualiti. Dan di bawah dasar kualiti kita perlu wujudkan objektif kualiti. Objektif kualiti wujud supaya apa? Supaya kita boleh ukur lah. Yang pertama kita mantau, yang kedua kita ukur, yang ketiga kita buat penambahbaikan. Dan yang 5.3 lebih kepada tanggungjawab, peranan dan juga bidang kuasa kepimpinan. Di sinilah wujud unsur-unsur yang mana setiap pelantikan kita ada catat organisasi dia, kita ada job scope dia, kita ada nama dia, dan kita ada syarat-syarat kelayakan untuk melantik
mana-mana staf kepada jawatan-jawatan tersebut. Jadi yang dalam 5.3 ni cover benda-benda itulah. Dan kita pergi kepada 6. Jadi sebenarnya tak ada apa, cuma nak tunjukkan bahawa leadership tu berada di tengah, tetapi dia merupakan enjin kepada sistem kualiti. Yang ni yang saya explain tadi tu, nanti boleh rujuk diri apa, nanti kita buat siri 2. Siri 2 lebih kepada mana-mana sahabat-sahabat kualiti kita yang memerlukan detail lah. Yang ni saya beri secara ringkas saja. Dan 6 lebih kepada perancangan. Dalam 6 kita ada 3. Yang pertama, action to address risk and opportunity. Okey. Kalau kita tengok tadi tu, setiap proses, setiap objektif kualiti, setiap dasar kualiti ataupun polisi kualiti mempunyai risiko masing-masing. Jadi kita kena plan, kita kena rancang supaya risiko tersebut tidak berlaku. Jadi kena ada action to address. Action to address ni bermaksud tindakan yang ada untuk memastikan bahawa risiko tu kita selesaikan. Address ni maksudnya selesaikan. Kita selesaikan ataupun kita kurangkan ataupun kita keluarkan daripada universiti kita. Contohnya, kita buat objektif kualiti kita, graduan kita global. Ya, ataupun berdaya saing. Mungkin adalah sedikit sebanyak yang tak berdaya saing. Jadi biar dalam sistem kita tu biar ada sistem ataupun proses yang mana untuk memastikan bahawa graduan kita tu memang berdaya saing. Nah, kalau tak ada berdaya saing pun sikit sangat. Nah, supaya apa? Supaya kita boleh address, action to address risiko ni tak berlaku. Dan untuk makluman semua, setiap proses, setiap objektif kualiti, setiap target, setiap sasaran, semuanya ada risiko masing-masing. Cuma pandai-pandailah kita pilih risiko yang besar untuk kita ambil maklum ataupun untuk kita mengambil tindakan. Dan yang kedua, polisi yang saya cakap tadi tu, quality objective dan planning to achieve. 5.2 lebih kepada polisi dan 6.2 lebih kepada objektif quality. Objektif quality ni yang kita nak sebagai detail. Saya ada 10 minit lagi. Yang detail, yang kita kena ada nilai, yang kita kena ada parameter nak ukur, yang kita kena ukur, yang kita kena declare capai ataupun tak capai. Dan untuk ISO version 2015, dia memberi penekanan kepada planning to achieve objektif quality. Maksud dia objektif quality tu biar ada time frame dia di mana kita ukur dan apa aktiviti-aktiviti yang kita buat untuk memastikan objektif kualiti tercapai. Dalam version 2018, dia beri kelonggaran kepada kita tak capai objektif kualiti, tetapi kita ada tindakan-tindakan yang telah dibuat untuk mencapai objektif kualiti. Kita diberi kesalahan bila mana objektif kualiti tak tercapai dan tidak ada langkah-langkah ataupun planning-planning yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahawa objektif yang kita plan, yang kita lakarkan, yang kita idamkan tu tercapai ataupun tak. Dan 6.3 lebih kepada planning of changes. Planning of changes ni dalam bahasa mudah kita guna process approach. Apa-apa perubahan yang kita buat, kita kena rekodkan dan kita berdasarkan kepada fakta. Contohnya planning of changes. Kita nak pindah staff daripada Department A dan Department B. Biar ada dokumen, biar ada justifikasi, biar kita buat benda tu dalam mesyuarat supaya apa? Supaya ada yang isu-isu yang mana kita boleh declare, okey, sini kelemahan, sini kelebihan, sini patut kita buat, apa yang patut kita tak buat, dan last sekali kita ada tindakan dan keputusan. Yang tu planning of changes tu bermaksud mana-mana perubahan yang kita buat mestilah mengikut PDCA ataupun process approach, ataupun perubahan yang kita buat tu berdasarkan kepada mesyuarat, berdasarkan kepada fakta yang ada untuk kita membuat tindakan, berdasarkan kepada data statistik, berdasarkan kepada analisa, dan daripada data analisa kita gunakan untuk membuat tindakan. Okey, dan 7 lebih kepada sokongan, benda-benda yang kita perlu ada untuk kita pastikan bahawa yang kita rancang tadi tu kita berjaya laksanakan. Yang pertama, resources, pelbagailah resources, bangunannya, kenderaannya, tenaga pengajarnya, competent, human resource, pensyarah,
staf sokongan, staf pentadbiran, semua ada kompeten. Kompeten kita boleh kategorikan kepada 3. Yang pertama pengalaman, yang kedua CJ dia, dan yang ketiga berapa lama dia berkhidmat dengan kita. Itu kita boleh declare sebagai salah satu parameter bagaimana kita nak ukur, bagaimana kita nak buktikan bahawa staf yang kita tu kompeten. Yang pertama pengalaman dia, CJ yang dia buat lah. Dia pergi training kat mana, apa tu. Yang kedua, berapa lama dia bertugas bersama kita. Dan yang ketiga, sudah pasti sijil kelayakan yang dia ada. Yang ketiga, awareness. Kita sebarkan maklumat ISO kepada seluruh warga kita, warga PTJ kita, warga UiTM, dan seterusnya communication, kita communicate. Sekarang ni kita ada website, laman sesawan, yang tu yang paling terbaik untuk kita buktikan bahawa kita dah communicate hal-hal yang berkaitan dengan kualiti kepada what we so call warga kita. Dan 7.5 lebih kepada documented information, DI, yang ni yang kita rujuk SPK, manual quality ataupun proses-proses terah yang kita nak file tu. Sebab apa? Sebab semua benda-benda asas, benda-benda penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kualiti, yang perlu ada monitor, yang perlu ada review, yang perlu ada penambahbaikan, kita kena ada dokumen. Dan bila rujuk dokumen, inilah termasuklah dalam yang kita nak buat ni, mini SPK ataupun manual quality. Dan yang ni sambungan 7.1, 2, 3, 4 serta untuk 5. Dan 8 lebih kepada operasi. Bagaimana kita melaksanakan proses kita, lebih kepada prosedur, lebih kepada pelaksanaan, lebih kepada parameter-parameter yang kita gunalah. Yang pertama, planning dan control. Kita buat dan bagaimana kita kawal. Yang kedua, keperluan produk kita tu. CGPA dia 2.0 ke atas ke, baru graduate dan sebagainya. Design and development of product, bagaimana cara kita untuk membina kertas jawapan ataupun bagaimana cara untuk membina program dan sebagainya. Dan last sekali, lebih 8.7 ni lebih kepada control of non-conforming output. Bagaimana kita laksanakan proses-proses soalan reject ni, macam mana kita nak buat. Bagaimana pelajar-pelajar kita yang gagal, kita repeat ni, bagaimana proses dia. Dan benda-benda yang berkaitan dengan produk-produk kita yang gagal memenuhi spek ataupun standard yang kita tetapkan, dan kita train balik sehinggalah dia berjaya keluar sebagai output. Dan yang ke-9 lebih kepada apa orang kata performance. Kita kena check apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan sama ada capai ataupun tak capai. Dan dalam performance ni kita ada 3 benda. Yang pertama, kita monitor, measurement, analisa dan evaluation. Yang ni lebih kepada peranan PTJ, peranan warga PTJ. Yang kedua 9.2 ni kita buat PTJ internal audit, memastikan bahawa benda ni ada ke tak, ataupun klausa 4, 5, 6, 7, 8 tadi tu ada ke tak. Dan yang ketiga 9.3 tugas pengurusan tertinggi untuk mengambil kira input-input yang diberi daripada internal audit untuk kita buat penambahbaikan. Jadi 9.1, 9.2, 9.3 lebih kepada kita ukur, kita buat analisa, kita nilai dan kita ambil tindakan kepada data yang kita ada. Dan tugas internal audit dalam ni lah 9.2. Dan untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti semua, internal audit merupakan salah satu syarat utama yang perlu ada sebelum kita memohon untuk mendapat pensijilan ISO. Benda utama sekali, yang mula-mula sekali yang nak kena ada, kita ada dokumen, kita ada tim pasukan internal audit yang ada sijil, dan seterusnya kita dah ada laporan audit. Barulah kita boleh mohon kepada Sirin ataupun Lloyd untuk lawatan pengauditan. Dan lawatan pengauditan dia ada 2. Yang pertama dia tengok dokumen, yang kedua dia buat lawatan tapak. Nanti yang tu saya bincang detail dengan PTJ baru yang ada niat untuk mendapatkan pensijilan ISO secara berasingan. Jadi seperti yang PNC kami mention tadi itulah, kalau jabatan kita ada special punya fungsi yang mana dengan sijil tersebut dapatlah kita merawakan bahawa kita ada kualiti, silakan. Tetapi kalau jabatan kita lebih kepada menyokong kepada
pengurusan korporat universiti awam, yang mana tugas kita pun memang sama dengan korporat universiti kita, yang tu kita guna audit dalam kita sahaja. Dan seterusnya, yang terakhir yang berkaitan dengan improvement, 10 poin, 1, 2 dan 3 lebih kepada continual improvement. Kita buat penambahbaikan, yang ni lebih kepada penambahbaikan yang hasil daripada komplain daripada pelajar kita. Yang tadi tu penambahbaikan yang kita buat semasa result tu tak keluar kepada pelajar. Yang ni keluar kepada pelajar. Yang 10.3 lebih kepada continual improvement. Jadi yang tu yang kita nak ada dalam 10 improvement. Dan untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti saya sekalian, untuk improvement ni aktiviti besar yang kita buat di peringkat UiTM adalah kecemerlangan operasi, OE kita. Kecemerlangan operasi kita tambah baik proses-proses yang mana memberi impak besar kepada PTJ kita, kepada universiti kita tambah baik. Itu salah satu improvement. Dan kita kena ingat dasar kualiti kita yang paling penting sekali ada 2. Yang pertama, keperluan pelanggan dan harapan pelanggan menjadi nombor 1. Yang kedua, kita kena amalkan penambahbaikan tu senantiasa berlaku dalam pelaksanaan QMS ataupun SPK kita. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya pada sesi pertama ni. Kalau ada sesi lain, insya-Allah kita akan rancang dengan lebih detail untuk sama-sama kita melihat kembali, untuk sama-sama kita menyemak apa keperluan yang kita perlu buat untuk kita menjadikan bantuan ataupun untuk kita menjadikan tugas kita kepada UiTM lebih bermakna berbanding dengan kita sebelum ini.